Antara paparan menarik hari ini. PAS Selangor ugut bunuh Nick Elin. Taqiyuddin pertahan kenyataan Jumaat yang hitam. Memang ada broker beli ahli parlimen bersatu PAS. PAS Selangor mengancam ugutan bunuh terhadap Peguam Nick Elin Zurina Nik Abdul Rashid berhubung petisyen yang difailkannya yang mencabar enakmen jenayah syariah Kelantan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Selangor Muhammad Syafiq Ingah menegaskan ugutan itu adalah perbuatan melampau yang bertentangan dengan Islam. Katanya ia bahkan melanggar undang-undang negara sekalipun sekiranya ia dilakukan di atas nama mempertahankan kuasa gubaran negeri dan undang-undang syariah. PAS Selangor mengancam keras perbuatan sedemikian. Kami berharap agar polis menyegerakan siasatan secara menyeluruh dari segenap aspek dan selanjutnya Peguam negara segera membuat pertuduhan di mahkamah jika ada bukti yang lengkap. Kata Syafi'i lagi, pihaknya juga memandang serius 5 laporan polis yang dibuat Nick Elin berhubung ugutan yang diterimanya. Pada 9 Februari lalu, panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 8-1 membenarkan petisyen Peguam Nick Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk membatalkan 18 peruntukan dalam enakmen tersebut. Mahkamah memutuskan Dr. Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, mahkamah yang membenarkan pembatalan 16 daripada 18 peruntukan tersebut. 2 hari kemudian, Nick Elin berkata dia menerima banyak ugutan termasuk untuk menyembelihnya selain serangan di internet. Pada 14 Februari lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya telah mengenal pasti individu di sebalik akaun media sosial yang membuat ugutan itu. Dia berkata sebanyak 3 kertas siasatan dibuka dengan satu daripadanya sudah siap. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mempertahankan kenyataan Jumaat yang hitam dibuatnya sebaik selepas Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan pada 9 Februari lalu. Menurut Taqiyuddin, itu merupakan respon biasa yang dibuatnya selaku peguam apabila ada kes yang tidak berpihak kepadanya. Katanya, bila saya kalah kes, saya kata ini Isnin yang hitam atau Selasa yang hitam. Ya, hari yang hitam untuk anak guam saya. Itu hari yang hitam untuk kami kerana undang-undang kami di Kelantan diisytihar tidak sah dan tidak berperlembagaan. Jadi apa yang saya boleh kata lagi? Jika saya kata nothing lah, itu bukan respon orang yang berfikiran munasabah. Dalam keputusannya, Mahkamah Persekutuan menyatakan Dun Kelantan melangkaui bidang kuasanya seperti yang termaktub dalam Senarai Negeri Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. PAS dan beberapa pihak lagi menyifatkan keputusan itu sebagai melemahkan undang-undang syariah di Malaysia. Bagaimanapun, Taqiyuddin berkata kes itu boleh dilihat secara positif. Dia berkata ia menunjukkan ada keperluan untuk membina Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan orang Islam mengamalkan agama mereka. Katanya PAS akan menyokong sebarang langkah kerajaan untuk mengukuhkan undang-undang syariah di negara ini. Pada masa sama, dia memberi jaminan ia tidak akan memberi kesan kepada rakyat bukan Islam dan kebebasan beragama untuk mereka. Sementara itu, Taqiyuddin berkata hubungan parti itu dengan Raja-Raja Melayu kekal positif. Katanya kita ada 4 menteri besar dan tidak ada apa-apa masalah dengan Sultan di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Jadi ia menunjukkan kami boleh bekerjasama dengan Majlis Raja-Raja. Ahli Parlimen Rompeh Abdul Khalid Abdul Rahman mengakui bahawa dia juga pernah dihampiri broker yang dipercayai berniat untuk memujuknya menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Dia mendakwa menerima email daripada seorang individu dipercayai broker pada Oktober lalu. Katanya pada awalnya saya tidak fikir individu itu mempunyai niat lain. Dia cuma hantar email dan cakap nak bincang pasal projek pembangunan di Rompeh. Kemudian antara Disember hingga Januari lalu, dia menghantar WhatsApp dan ajak saya jumpa. Dia tanya apa bantuan diperlukan oleh penduduk sekitar Rompeh dan ketika itu saya mula rasa tidak sedap hati. Namun saya mengambil keputusan untuk tidak bertemu dengannya dan minta dia berurusan dengan seorang pembantu saya. Mengulas selanjut, pemimpin bersatu itu memberitahu bahawa dia sebelum ini dihubungi ahli Parlimen Mesir Muhammad Islahuddin Abbas yang bertanya sama ada dihubungi oleh sesiapa yang menawarkannya bantuan. Katanya saya cakap ada terima email dan WhatsApp tapi saya memilih untuk menolak daripada bertemu dengan individu terbabit. Muhammad Islahuddin juga memberitahu yang terima benda sama dan percaya 6 lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional yang mengumumkan sokongan terhadap kerajaan perpaduan turut didekati individu berkenaan. Cuma saya fikir mungkin mereka berenam ada berjumpa dengan individu itu hingga membawa kepada perubahan sokongan menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bagaimanapun enggan mendedahkan nama individu yang menghantar email dan WhatsApp kepadanya. Sementara itu, Islahuddin mendakwa semua ahli Parlimen Bersatu pernah dihubungi individu yang dikenali sebagai Datuk Botak untuk memujuk mereka beralih sokongan kepada Anwar. Katanya memang semua ahli Parlimen Bersatu dikejar. Kami mula dihubungi semenjak ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid umumkan sokongan kepada kerajaan perpaduan lagi. Memang kami semua ada dihubungi oleh Datuk Botak melalui email dan WhatsApp yang memberitahu nak adakan pertemuan dan tawarkan bantuan. Nama Datuk Botak pernah disebut Ketua Pemuda Bersatu yang juga ahli Parlimen Macang Wang Ahmad Faisal Wang Ahmad Kamal pada November tahun lalu.
Menurut Islahuddin lagi, dia juga menerima email daripada individu sama yang dikatakan menghubungi Abdul Khalid termasuk ketika kawasan parlimen yang dilanda banjir pada Disember lalu. Katanya, saya terima email dan saya dapat jugalah WhatsApp dia kata nak bagi bantuan banjir, tapi sebab modus operandi yang sama, saya pun tidak balaslah. HR setakat ini memang saya kekal bersama PN. Kita pun bukan berseorangan, kita ada jentera, ada parti dan lagi pun setakat ini rakyat menerima saya sebagai pembangkang dan mereka faham peruntukan tidak sepenuhnya. Saya berkhidmatlah dengan apa yang ada. Setakat ini, 6 ahli parlimen PN daripada Bersatu yang sudah menyatakan sokongan kepada Anwar. Peralihan sokongan 6 wakil rakyat Bersatu itu juga sebelum ini dikaitkan dengan broker politik namun dinafikan oleh Zahari dan Muhammad Azizi yang masing-masing berkata mereka menyokong Anwar bukan kerana diugut atau ditawar habuat. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dadan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.